Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid kelas 2 Tekun. Okey, hari ini kita akan belajar topik baru iaitu unit 5 berkenaan dengan tumbuh-tumbuhan. Okey, kalau awak ingat balik sebelum ni awak pernah belajar berkenaan dengan manusia, dengan haiwan. Jadi hari ini kita akan belajar pula berkenaan dengan tumbuh-tumbuhan. Okey, sebelum tu cikgu nak awak semua tolong buka buku teks awak. Buka surat 49 hingga 50. Okey, semua dah bersedia? Okay, kita mulakan ya pembelajaran untuk hari ini. Okey, tengok dua gambar ini. Ini ialah gambar manusia. Yang satu gambar ialah gambar haiwan. Persoalannya, manusia dan haiwan memerlukan tumbuh-tumbuhan untuk hidup. Mengapa ya? Awak pernah fikir tak kenapa manusia dan haiwan memerlukan tumbuh-tumbuhan untuk hidup? Sebab ketiga-tiga ni manusia, haiwan dan juga tumbuhan mempunyai kaitan rapat antara tiga ni dalam kehidupan seharian. Okey, mari kita lihat. Kenapa manusia dan haiwan perlukan tumbuh-tumbuhan? Okey, sekarang tolong rujuk buku teks awak, muka surat 50. Kepentingan tumbuh-tumbuhan kepada manusia dan haiwan. Yang pertama, habitat untuk haiwan. Okey, apa itu habitat? Habitat bermaksud tempat tinggal. Jadi, tumbuh-tumbuhan ni dia berfungsi sebagai habitat untuk haiwan. Iaitu tempat tinggal untuk haiwan. Okey, kita lihat gambar yang pertama ni. Okey, ni ialah gambar sejenis burung. Awak nampak tak burung ni duduk dekat dalam mana? Dia duduk dekat dalam pokok. Jadi pokok ialah habitat untuk burung ini. Okey, yang kedua pula. Okey, siapa tahu nama binatang ni apa? Okey, namanya ialah koala. Dekat Malaysia tak ada koala. Biasanya koala ni ada dekat negara Australia. Okey, kita tengok dekat mana koala ni duduk. Koala ni suka bersangkut dekat pokok. Jadi habitat dia juga ialah pokok. Dan bermacam-macam lagi. Okey, yang kedua. Tumbuh-tumbuhan ialah sumber udara untuk manusia dan haiwan bernafas. Okey, awak ingat tak cikgu pernah cerita dalam kelas? Okey, pokok ni fungsi dia akan menghasilkan oksigen. Oksigen ni siapa yang akan hirup? Manusia. Okey, manusia akan hirup udara iaitu oksigen. Cuba awak try sedut nafas. Okey, lepaskan. Okey, apa yang awak lepaskan tu ialah karbon dioksida. Karbon dioksida ni akan diberikan kepada pokok. Dan dia punya cycle ataupun dia punya kitaran ialah nanti pokok akan menghasilkan oksigen bagi semula pada manusia. Manusia menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida bagi semula pada pokok. Jadi awak bayangkan kalau tak ada pokok, bayangkan kalau tak ada tumbuhan dekat muka bumi ni, macam mana kita nak bernafas kan? Sebab itulah kita kena menjaga alam sekitar kita. Kita kena menjaga tumbuh-tumbuhan di sekeliling kita. Kita tak boleh sesuka hati menebang pokok. Tak boleh sesuka hati membuat kerosakan dekat muka bumi. Bayangkan kalau tak ada pokok, maka manusia tak boleh untuk bernafas. Sebab pokok ialah sumber udara untuk manusia dan haiwan untuk bernafas. Okey, seterusnya. Okey, tumbuh-tumbuhan ialah sumber ubat untuk manusia dan haiwan. Okey, apa itu ubat? Okey, awak tengok gambar yang pertama. Gambar yang pertama ni ialah akar kayu. Kebiasaannya manusia akan menggunakan akar kayu ini untuk membuat bermacam jenis ubat untuk merawat pelbagai penyakit. Okey, ubat-ubat ni daripada akar kayu ni biasanya dia akan buat dalam bentuk herba dan akan diminum. Faham? Okey, yang kedua. Okey, kalau ini untuk manusia. Cuba tengok gambar yang kedua.
Gambar seekor kucing sedang makan rumput. Awak tahu tak, kalau kucing disakit perut, dia akan cari rumput, dia akan makan rumput tu. Selepas dia makan rumput tu, dia akan muntah semula. Sebab apa? Sebab rumput ni berfungsi sebagai ubat untuk mengubati sakit perut dia tu. Nanti kalau awak tak percaya, cuba awak tengok kucing yang tengah sakit perut, dia akan cari rumput, dia akan makan rumput. Dia akan makan rumput, lepas tu dia akan muntahkan semula rumput tu. Barulah dia akan rasa perut dia lebih okey. Okey, seterusnya. Tumbuh-tumbuhan juga ialah sumber makanan untuk manusia dan haiwan. Kan tengok gambar yang pertama ni, ada gambar bermacam-macam sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Cuba bayangkan kalau tak ada sayur-sayuran, buah-buahan, sedap tak pemakanan seharian kita? Seimbang tak? Mestilah tak seimbang kan? Okey, tengok pula gambar yang kedua. Ada seekor monyet sedang makan buah pisang. Jadi tumbuh-tumbuhan ni ialah sumber makanan bukan sahaja untuk manusia tetapi juga untuk haiwan. Bayangkan kalau dalam muka bumi ni tak ada tumbuh-tumbuhan, macam mana kita nak makan kan? Macam kita nak dapat makanan, macam mana kita nak dapat sumber tenaga. Jadi kita kena menjaga alam sekitar kita dengan sebaiknya. Okey, seterusnya. Okey, cikgu ada sedikit soalan. Okey, cuba awak fikir, apakah kepentingan lain tumbuh-tumbuhan kepada manusia? Kalau tadi awak dah belajar 4 perkara kan? Yang pertama, habitat. Yang kedua, sumber makanan. Ketiga, sumber ubat. Dan juga sumber udara. Okey. Dari sini, cikgu akan beritahu awak apakah kepentingan lain tumbuh-tumbuhan kepada manusia. Yang pertama, tumbuh-tumbuhan merupakan sumber bahan mentah. Okey, kita tengok dulu gambar yang pertama, gambar kayu. Okey, apakah kegunaan kayu? Kegunaan kayu biasanya manusia akan buat apa? Buat perabot. Awak tengok perabot dekat rumah awak tu. Ada perabot yang berasal dari kayu. Okey, yang kedua, gambar getah. Okey, mana dapatnya getah ini? Getah ni dapatnya daripada pokok getah. Okey, dan apa yang kita boleh buat daripada getah ni? Kita boleh buat tayar kereta, boleh buat belon, boleh buat gelang getah dan sebagainya. Okey, gambar yang ketiga pula ialah gambar buluh. Okey, apakah kegunaan buluh ni murid-murid? Okey, buluh ni biasanya kita akan buat macam topi, kerusi, ada kerusi buluh dan sebagainya. Okey, selain itu, ianya juga berfungsi sebagai kawasan rekreasi. Awak tahu tak apa itu kawasan rekreasi? Okey, kawasan rekreasi bermaksud tempat untuk awak bersenam, tempat untuk awak beriadah dan sebagainya. Tengok gambar pertama ni. Dekat mana dia berekreasi tu? Mestilah dekat dalam hutan ataupun dekat dalam taman rekreasi. Okey, tengok pula gambar yang kedua. Ada gambar bermacam-macam jenis bunga. Jadi fungsinya juga ialah sebagai tempat rekreasi. Okey, jadi murid-murid, tadi kita dah belajar berkenaan dengan kepentingan tumbuh-tumbuhan untuk manusia dan haiwan. Jadi tugasan awak untuk hari ini ialah sila buat latihan di dalam buku aktiviti sains halaman 29. Kepada sesiapa yang mempunyai masalah dan kepada sesiapa juga yang telah menyiapkan kerja rumah yang cikgu beri ini, okey, boleh tangkap gambar kerja awak tu dan hantar kepada cikgu secara WhatsApp personal. Okey, terima kasih murid-murid. Assalamualaikum.